Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak. Yang dikasihi, yang berbahagia, yang berhormat Tuan Haji Ahmad, Ketua Parti Warisan Papar, yang dikasihi, yang berhormat Datuk Aidit, Ahli Majlis Tinggi Parti Warisan Sabah, yang dikasihi Darian Si Ambon, Bendahari Agung Parti Warisan Sabah, yang berhormat Datuk Dr. Daud, pimpinan Ahli Jawatan Kuasa Bahagian Parti Warisan Papar, pengarah unit pimpinan masyarakat, hadirin yang dihormati sekalian, yang turut bersama parti komponen APKO dan juga parti-parti yang lain yang mungkin saya tidak dapat kenalinya, dan semua keluarga Parti Warisan yang ada pada hari ini, pada petang. Lebih dahulu saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang. Saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan bahagian dan semua lapisan pimpinan warisan di semua peringkat, bukan hanya cawangan, sayap-sayap yang turut bersama menjayakan agenda kita pada petang ini. Ini merupakan satu pertemuan yang cukup penting bagi kita untuk sedikit sebanyak, bukan hanya ianya dapat mengeratkan silaturahim di kalangan kita pimpinan, bahkan juga menyedari hakikat kita perlu mengetahui tentang keadaan sekeliling, gelombang politik yang berubah dengan penuh dinamik. Dan kita sedar dan tahu dalam sekelip mata berbagai keadaan yang boleh berubah. Perubahan-perubahan ini boleh berlaku tanpa kita maklumi, tanpa kita mengetahui, dan kita tidak sedar. Terkadang itu rakan di tebing kita sudah pun bukan rakan tapi lawan. Kita sedar dan tahu dalam perjuangan ini banyak liku-liku yang kita hadapi. Apatah lagi dalam kita membesarkan sebuah parti yang baru, usia dia masih muda, bukan kerjanya mudah. Banyak parti yang jauh usia dia lebih lama daripada warisan. Tapi dalam sejarah politik di negara Malaysia, ada parti yang lama pun turut tumbang. UMNO di antara parti yang paling lama juga boleh tumbang. ASNO parti yang juga telah memerdekakan Sabah juga boleh tumbang. Parti Berjaya yang boleh membangunkan Sabah boleh tumbang. Banyak sejarah dia di banyak negara. Di Jepun pemerintah, Kongres parti di India boleh tumbang. Kena parti itu dan pemerintahan itu boleh tumbang bukan oleh kena parti. Wadah reka bentuk parti itu kekal, dia tidak berubah, dia masih seumpama itu. Warnanya, lambangnya, cabaran yang kita harungi, kapal ini berlandaskan dengan Nabi Nuh, perjuangan kita dilemaskan dengan berbagai keadaan pilihan raya yang lalu. Ada di antara kita dihambat dengan fitnah, ditoma, dicaci, berbagai keadaan yang kita telah lalui. Saya sendiri dimasuk penjara 2 minggu dalam lokap. Tidak ada menteri yang masuk lokap. Najib pun tidak lokap, Zahid pun tidak lokap, Bung Mokhtar pun tidak lokap. Tidak pakai baju orange, saya saja pakai baju orange, Menteri Kanan di Malaysia. Dicaci kita, dihina kita.
Parti kita diperkotak-katikan parti yang baru, nyamuk. Tapi nyamuk ini menggigit penyakit denggi dia terus. Bukan ukurannya usianya parti itu, bukan ukurannya parti itu memerintah lama ataupun baru, dia boleh diterima oleh rakyat. Parti ini banyak bergantung dengan ahlinya. Kekuatan parti tidak terletak kepada laungan parti bangsa, parti agama, parti kaum, parti yang mempunyai dasar cantik macam mana pun, tapi banyak bergantung dengan amalan ahli itu. Kalau amalan ahli itu cukup kental, cintanya kepada partinya, kesetiaannya kepada partinya, bukan kesetiaannya kepada harta, pangkat dan darjat yang ada, maka parti itu akan kental dan kuat. Tapi parti itu boleh dibesarkan kalau kita mempunyai nilai-nilai perjuangan, mengisinya. Kekuatan parti terletak dengan ahli parti itu, bukan oleh kena parti itu sendiri yang memerdekakan, yang melepaskan belenggu penjajahan. Itu bukannya inti parti yang penting. Yang pentingnya mengisi. Apa sebenarnya peranan kita menjadi ahli parti untuk mengenal pasti bahwa parti ini kuat ataupun lemah. Dan kita mempunyai liku-liku cabaran. Bila kita menjadi seorang pejuang, membesarkan parti ini, kita mempunyai harapan. Ada di antara kita yang sanggup bergadai, ada di antara kita yang sanggup letak jawatan, ada di antara kita yang sanggup berpisah dengan keluarga kita, semata-mata untuk kita memihak dan memilih perjuangan parti ini. Kejaran kita bukannya imbuhannya, kebendaannya, pangkatnya, darjatnya, tapi kita ingin melihat apa sebenarnya yang kita nakkan. Parti warisan ini diwujudkan di atas tiang dan sindik untuk menuntut hak Sabah daripada persekutuan, untuk menuntut hak rakyat Sabah daripada kerajaan negeri Sabah, mentadbir negeri Sabah sebaik mungkin supaya kemakmurannya, ruang lingkup kekayaan ini dapat dikongsi bersama oleh lapisan tidak mengira bangsa, agamanya, keturunannya. Ini merupakan di antara intipati tiang perjuangan kita yang telah memungkinkan rakyat meletakkan keyakinan kepada kita untuk bagaimana kita terjemahkan ianya menjadi kenyataan. Dan bukan kerja mudah di sepanjang liku-liku cabaran yang kita lalui. Kita perintah 2 tahun berapa bulan. Kalau tolak Covid tidak sampai 2 tahun. Cabaran yang kita lalui berbagai hambatan daripada kita mula memerintah sehingga kita menjadi kerajaan, sehingga kita bubar Dewan Undangan Negeri. Cabaran dia melalui liku-liku yang terkadang itu manusia tidak memahami, tidak mengenali. Kenapa susah mau jumpa ketua menteri? Ketuk pintu rumah, ketuk pintu pejabat. Mereka tidak nampak, mereka tidak tahu bagaimana kita memerintah sebuah negeri yang menghendaki berbagai rayuan, harapan cukup tinggi yang diperlukan oleh bukan hanya ahli kita, tapi termasuk bukan ahli kita, rakyat yang ada, yang dahulu tidak menyokong kita, yang dahulu tidak mengundi kita. Kerana ini merupakan perjuangan yang kita perlu jayakan, tidak mengira umurnya, usianya, agamanya, bangsanya. Bila saya dipelawak untuk menjadi timbalan Presiden Bersatu oleh Tun Mahathir Mohamad, dia losta di Titi Gajah, di rumah dia ditawarkan. Dia tawarkannya Tan Sri Mahyudin Presiden. Dia nyatakan, lepas itu saya timbalan Presiden. Saya maklumkan dengan Tun, saya mau balik Sabah. Saya akan tubuh parti untuk masyarakat berbagai kaum di peringkat negeri Sabah. Pasal apa saya nak tunaikannya? Pasal tiang sindinya negara ini, negeri ini berpaksikan masyarakat majmuk berbagai kaum anutan agama yang ada.
di negara Malaysia, di negeri Sabah ini. Saya di antara orang yang telah membesarkan, bukan saya seorang, ramai ahli UMNO. Tidak ada orang Sabah yang mencatat pangkat yang tertinggi di dalam UMNO kecuali orang sempurna. Naib Presiden, Tun Mustafa pun penajar, Tun Sakaran pun majlis tinggi saja, Si Yusuf majlis tinggi saja, naib presiden saya. Tapi bila melihat kerangka perjuangan itu yang berlandaskan bangsa, berlandaskan agama, ke arah mana agama dan bangsa itu dibawa? Saya menyadari hakikat keadaan parti itu yang juga memerdekakan negara Malaysia. Saya bukan lompat, saya digantung, saya dipecat, Tan Sri Mahyudin dibuang oleh UMNO. Kenapa? Karena kita menukar amalan yang berlaku dalam UMNO, amalan yang berlaku dalam pemerintahan waktu itu. Karena kebetulan itu merupakan amalan menjadi ukuran sama ada rakyat nampak, dengar, yang boleh meyakinkan bahwa parti ini, bahwa perjuangan ini akan membolehkan, memantapkan, melangsungkan pemerintahan di negara ini, membela rakyat, membela nasib negara Malaysia. Mana mungkin negara Malaysia ini tidak boleh kita bangunkan? Saya tidak nafikan Malaysia membangun, dibangun. Kemercemerlangan dalam pembangunan Malaysia pernah dirasa dinikmati oleh UMNO. Tapi zamannya siapa? Zamannya waktu Tun Mahathir. Tapi bila kita lihat sepanjang perjalanan, liku-liku cabaran yang ada, daripada satu ke satu pimpinan, akhirnya 60 tahun lebih UMNO bertapak di bumi Malaysia, kecundang pada pilihan raya ke-14. Yang menamatkan usia UMNO ialah rakyat Malaysia. Pasal apa? Mereka sedar pemerintahan ini bukan lagi berpaksikan dengan apa yang mereka laungkan, yang menggantung orang Melayu, yang memecat orang Melayu. Parti UMNO yang memerdekakan negara sehingga pada hari ini sudah pun beranak, melahirkan. Apa yang dilahirkan? Dilahirkannya anaknya. Yang pertama, parti dilahirkannya anak sulungnya, Semangat 46. Lepas itu dilahirkannya Parti Keadilan. Lepas itu dilahirkannya Parti Bersatu. Lepas itu yang baru lagi lahir, Perjuangan. Ke arah mana ini perjuangan? Kita lahirkan warisan ini atas landasan kita mau memperjuangkan bangsa, berbagai kaum anutan agama di bumi Sabah ini. Hak yang ada, dendangan lagu tadi, misi membentuk era baru, serasa jiwa teguh berpadu, harmoni hidup berbagai suku, majulah Sabah tanah airku. Itu seni kata yang kita reka, yang kita cipta, menjadi ikatan bukan hanya nyanyian. Lagu didendangkan. Kenapa? Diperingatkan berbagai suku, berbagai kaum, berbagai anutan agama. Kita tubuh berpadu. Keamanan yang Malaysia nak dibawa dalam perjuangan ini. UMNO lawan kita, Bersatu lawan kita, PAS lawan kita. UMNO Parti Melayu, PAS Parti Melayu Islam, Bersatu Parti Melayu. Negara ini negara berbagai kaum, berbagai anutan agama. Apa yang berlaku di Amerika Syarikat 200 tahun lebih, mereka merdeka, berdaulat, hari ini masih lagi bergelut dengan masalah perkauman, rasisme, sehingga tiap minggu orang hitam mati ditembak oleh polis yang ada.
Pasal apa? Persoalan kaum, skin color, white and black. Agama di Timur Tengah masih lagi berperang. Bukan pasal skin color di Timur Tengah. Pasal apa? Agama, ekstremisme. Pihak Sunni, Syiah yang ada, Wahabi yang ada, berbagai mazhab, sehingga orang Islam dengan Islam memancung kepala orang Islam. Pasal Syiah, pasal Sunni, pasal Wahabi. Pahaman yang berbeda-beda, bangsa, agama. Adakah ini landasan yang kita harus tuju di Sabah? Adakah ini perjuangan yang kita nakkan negara Malaysia maju ke depan? Berlandaskan kaum, berlandaskan ekstremisme agama. Kita sayang agama kita. Kita sayang agama kita. Kita sayang bangsa kita. Tapi ke arah mana negara ini akan kita bentuk? Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat di muka bumi ini. Pasal apa dunia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala? Berbagai kaum, berbagai anutan agama, berbagai makhluk yang ada. Tidak mencipta satu Melayu, tidak mencipta satu Arab, tidak mencipta satu Cina, tidak mencipta orang putih, tidak. Dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kaum supaya kamu boleh membedakan antara satu dengan yang lain. Kenal mengenali bangsanya, agamanya, amalan dia dengan amalan dia, agama dia dengan agama dia. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama dia. Itu ayat Quran surah Al-Am. Saya ulang, jangan caci agama orang lain, jangan caci Tuhan orang lain. Kalau kita caci Tuhan orang lain, agama orang lain, bagaimana perasaan kita kalau dicaci agama kita dan Tuhan kita? Sudah pasti kita marah, sudah pasti kita benci. Itu surat Al-Am, Al-Quran. Diperingatkan manusia, dia mudah lupa. Lupa pasal apa? Mau jadi Perdana Menteri, mau jadi Timbalan Perdana Menteri, mau jadi Menteri, mau jadi YB, mau jadi calon. Lupa kebendaan, lupa darjat, lupa pangkat. Ikatan dia nafsu. Kalau itu menjadi ikatan dalam perjuangan, tidak akan kemana pati warisan. Pasal itu bila kita memerintah, kita perintah negeri ini, kita katakan yang pertama kena diterapkan nilai-nilai yang ada di dalam kepimpinan Parti Warisan Sabah. Pemerintahannya, kita perintah 2 tahun, saya tidak buat bangunan tinggi-tinggi, saya tidak kejar kayu balak, saya tidak kejar lesen-lesen judi. Kalau saya kejar lesen judi, dapat kita di 30-20 juta. Ada duit untuk kita berkempen pilihan raya. Orang cakap Datuk Sri, dorang tungguin. Kalau kau sokong, kau saing saja lesen judi itu, dapat duit itu, kita boleh guna pilihan raya. Nilai kita dalam hidup ini apa? Kita mau berkuasa untuk menerapkan nilai-nilai yang ada, bukan nilai uang yang kita kejar. Let the rakyat vote us, not because of the money we corrupt the mind of the people in this country. Let us be the government of the day, when the people willing that they have hope, they can see the end of the tunnel, that this is the government of the day that can rule and unite Malaysian irrespective of race and religion yang ada. Ini yang kita nakkan. Kalau tidak susah. Perjuangan apa yang kita lihat pada hari ini di negara Malaysia? Ada nilai-nilai, bukan hanya nilai COVID. Ada dia punya nilai, kena tutup di situ, pakai mask. Ada nilai, distance yourself, jangan ada kontak. Nilai apa yang ada? Nilai, are you with us?
Kau bersama kita, kalau tidak bersama kita, potong projek. Tidak dipikirkan rakyat itu, yang dipikirkan politik. Rakyat gagakan pembangunan, yang dimatikan rakyat Malaysia. Tapi dipikirkannya, oleh kerana kita tidak sehaluan politik, maka kita tutup semua peruntukan kepada negeri Sabah ini. Is this how you govern the country? Kita ambil pemerintahan di Sabah ini. Bila saya ambil, saya tidak tutup dewan. Pembangkang boleh pakai dewan-dewan kerajaan ini. Dorong pakai SICC. Perdana Menteri saya beritahu suruh pakai. Jangan halang mereka. Sambut. Bukan kita disambut. Walau perbedaannya politik, kita sambut. Hormat. Kerana dia Perdana Menteri Malaysia. Saya Ketua Menteri Sabah. Nilai hidup itu kena ada. Values itu ada. Bukan kita benci, maki hamun. Oh, oleh kerana dia tidak saluan, dia lawan dengan kita. Tidak. Kita boleh membuat perbezaan antara mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang betul, mana yang tidak betul. Kalau kita tidak ada nilai dalam kehidupan, boleh membedakan. Saya selalu katakan, we must have values, the right values in life. Kalau kita tidak mempunyai right values in life, kita tidak sedar dan tidak tahu apa yang kita lakukan, betulkah atau tidak betul. Cabaran yang kita lalui, berbagai rintangan dia yang kita hadapi, membesarkan parti ini, dimaki hamun kita. Parti nyamuk, parti lanun, PTI. Apa dorang ingat Bajau ini PTI di Sabah? Bajau ini rakyat native negeri Sabah ini. Jangan gelar, jangan hina. Tapi apa itu matlamat dia? Tujuan dia pecah belah, memecah, membelah. Tidak pernah dalam gelanggang politik di Sabah ini timbul semua parti. Yang bekas ketua menteri pun hidup balik. Congkakiatnya, Yong Teklinya, itunya, itu parti cintalah, parti itulah. Pasal apa? Digunakan parti. Pecahnya Cina, LDP. Parti cinta, KDN. ASNO, orang Bajau pecah. Pasal apa? Pasal mau kasih tumbang warisan Sabah. Tidak lagi itu. Kita tidak banyak duit. Saya ini tidak banyak duit. Ada sikit saja. Tidaklah banyak. Dulu kita pilihan raya Datuk Aidil, saya bagi duit berapa saja aja, RM5, RM10. Dr. Yusuf sama si Jija, istrinya, bawa duit. Sampai di rumah, ditinggunya merah dengan duit RM5. Macam mana tumbang BN? Di Sempurna, saya tinggalkan 2 hari. Saya balik. Penamaan calon, saya turun. Hari mengundi besok, baru saya turun balik. Hampir 2 minggu, 2 hari, 10 hari tinggal Sempurna. Saya kempen ke Papar, ke Labuan, ke Sipitang, ke Keningau, ke Suk. Menjelajah seluruh daerah. Makan di kereta. Saya dengan Datuk Michael Tembakau, Ahmad Shah Tembakau. Sehingga kelaparan di Ranau. Sampai jam 1 pagi tidak ada tempat makan. Nasib ada McDonald 24 jam. Makan filet of fish dengan nugget. Tidak cukup mandi sehingga di surau, lap badan, solat di situ. Bagai cabaran yang kita lalui bukan mudah. Tapi terkadang itu manusia, bila kita perintah, kita warisan sudah jadi kerjaan, belum ada lagi apa yang kita dapat. Baru 2 tahun kita perintah, saya belum ada pun jawatan, belum ada pun projek. Ada yang dapat projek 1 kali tidak cukup tuh, mau tambah lagi tuh. Ini yang kita kena tahu, kena paham. Rentetan sejarah berbagai parti di negara ini kita kena belajar supaya kita dapat perbaiki perjuangan kita, belajar dari kesilapan yang lalu dan kesilapan kita selaku insan manusia.
Berulang kali kita lakukan, berulang kali kita akan dihembat oleh kegagalan di dalam perjuangan itu. Kalau kita tidak insaf, kalau kita tidak belajar, negeri Sabah ini akan ketinggalan. Harapan bila orang mengundi, menitis air mata saya. Terkadang itu nampak orang miskin di tebing jalan ini. Dalam hati, kalau mau berhenti ada rider. Kalau berhenti semua kereta jam. Lepas itu orang meninggal. Saya tidak sempat mau bagi sedekah. Saya sedekahkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamatkan dia, bagi dia kehidupan rezeki yang ada. Bukan mudah. Kita pemimpin. Bila kita jadi kerajaan, bila kita jadi wadi, berbagai-bagai yang kita lakukan. Kuasa yang ada kita gunakan. Jangan lupa kuasa rakyat ada. Kita bukan hanya ada kuasa. Saya ada kuasa ketua menteri. Pasal itu saya tidak sentuh satu batang pun kayu balap di negeri Sabah ini. Saya tidak sentuh lesen judi di negeri Sabah ini. Saya tidak sentuh projek Petronas di negeri Sabah ini. Yang saya sentuh ialah nurani rakyat bagi peluang pekerjaan. Di Ranau, blueprint kita lakukan di Ranau. Kita nanam sayur-sayuran, membabitkan 20 orang anak-anak dari Lohan, Paginatan, Kundasang yang ada di situ. 20 orang anak-anak Ranau. Ada gambarnya di Dewan tadi, bagi gerantangan. Budak-budak ini dapat berapa satu bulan oleh kena tanam sayur green pepper, tomato yang ada. Dalam satu bulan dapat 3.000, 4.000. Bayangkan anak-anak ini 20 orang dapat gaji satu bulan 3.000. Bawa pergi keluarga dia, bapa dia, mama dia senang hati. Kegembiraan itu tidak boleh terkira. Kita selaku pemimpin mengukur, saya sebagai ahli politik mengukur kegembiraan itu bukan oleh kena kita bangunan tinggi, rumah saya besar, tidak. Rumah saya masih lagi rosak. Renovate pecah bumbung dia. Saya bina balik, renovate sikit, pinjam duit daripada public bank. Public bank ini saya pinjam. Dari awal saya pinjam. Pinjam dulu teres, link house saya beli daripada 2 bank saya pinjam. Satu bank rakyat, satu Sabah Kredit. Selesaikan, lepas itu pilihan raya, kita menang, saya tinggal di rumah. 3 bilik itu bocor. Kalau musim hujan lebat, 3 baldi itu di bilik. Tapi saya tidak kasih tunjuk itu. Saya tengok, saya bimbang nanti kalau orang masuk, apalah ketua menteri rumah macam begini. Itu yang sekarang saya tinggal di rumah Yayasan Sabah, menumpang saya. Landasan dia perjuangan ini orang akan mengukur kita. Bukan diukurnya musim kita susah, musim kita senang lagi diukurnya itu. Kalau salah langkah kita, rakyat akan tengok. Dia bukan bijak sangat, bukan dia tengok, dia tidak nak pura-pura nampak. Tunggu kau lepas bila pilihan raya. Itulah, terkadang itu kita perlu mengingati selaku ahli parti warisan. 2 tahun kita perintah. Kenapa Datuk Seri saya 2 tahun memerintah ini belum ada lagi jawatan saya? Belum ada projek itu harapan kita. Memang itu menjadi harapan kita, kita tidak boleh salahkan. Tapi dalam pada itu, jangan korbankan parti pasal projek jambatan. Jangan korbankan parti pasal projek PPRT. Jangan korbankan parti pasal ianya tidak berjawatan. Walaupun ianya mempunyai harapan kita mendapat imbuhannya. Memang dengan itu saya bagi ganjaran, tapi dia mengambil masa baru 2 tahun kita memerintah, bukan 10 tahun, bukan 5 tahun. Si Musa perintah berpuluh tahun, saya 2 tahun ketua menteri. Terence Yambun, Pendari, Adun ini di Moyo, pilihan raya lalu. Saya beritahu dengan dia, Terence,
Mungkin ada yang baru. Mungkin ada yang baru. Dia berkata, Datuk Seri jangan bimbang. Bukan setakat dia terima. Dia terima, dia kerja untuk pastikan kemenangan di Moyok itu menjadi kenyataan. Siapa ditumbangkan? Timbalan Presiden Ako, Donald Majuntin. Kamu ingat dia dulu di Moyok. Tapi saya beritahu rupanya ini orang sabar dia. Itu yang saya lantik dia menjadi adun. Sekarang tidak ada sudah adunnya. Kita berjuang bukan atas landasan nafsu. Datuk Aidit, kawan lama saya, jumpa saya. Datuk Seri, kalau Datuk Seri rasa saya tidak boleh memenangkan warisan, jangan letak saya calon. Dia sebut dengan saya itu. Dia nyatakan dengan saya itu. Bukan saya yang kata Datuk Aidit, jangan. Tidak, dia nyatakan, Datuk Seri, kalau sekiranya saya memudaratkan perjuangan, jangan senaraikan saya. Kita berjuang ini bukan atas landasan nafsu itu. Bukan landasan pangkat darjat itu. Kita berpegang berpaut apa yang kita boleh bagi dengan anak-anak kita. Saya dicaci, dihina. Bukan saya kira itu tidur di lantai itu, lantai macam begini. Bukan ada bantal, tidak ada tilamnya itu. Bekas Menteri Kanan Malaysia itu. Bukan senang itu. Dihina lagi kita PTI. Bekas timbalan Menteri Pertahanan. Cabaran yang kita lalui. Lepas itu kita lahirkan warisan, lawan dengan warisan. Saya tumbangkan anak pakcik saya Tun Sekaran. Tidak cukup daripada itu, saya tumbangkan adik saya Datuk Yusuf Abdal, adun, Ketua Bahagian UMNO. Pasal waktu itu macam mana nak lihat keadaan dia? Satu adik saya, satu anak pakcik saya Tun Sekaran, abang ibu saya. Yang satu parti saya. Yang sebelah bertanding adik saya, yang sebelah bertanding parti saya. Tapi saya tahu dalam kehidupan saya boleh menilai itu. Yang betul dengan tidak betul. What is the value in my life? Apa nilai dalam hidup saya? Adakah saya berpolitik keutamaan adik saya, ataupun saya berpolitik keutamaan parti saya? Dalam gelanggang politik, dia parti saya, warisan. Dalam kekeluargaan itu adik saya kekal dunia akhirat. Tidak berubah darah daging saya. Tapi bila pilihan raya menjelang, saya kena tumbangkan adik saya kerana ini parti saya. Kita kena faham, kita kena jelas. Oh, kita kena tumbangkan warisan. Pasal apa tumbang warisan? Saya bukan calon ini. Saya tidak jadi calon itu. Tidak jadi calon. Lepas itu dah calon yang kita letak, dia tidak suka, buang dia. Nilai apa itu kita tidak boleh pegakan itu? Bukan kita mengejar ini YB pangkatnya, tapi menilai. In life you must have clarity in your values. You must have clarity in your values dalam kehidupan. Kalau kita boleh membedakan antara yang mana baik, yang mana betul. Bukan oleh kena dia Cina, bukan oleh kena dia Kristian, maka saya orang Islam tidak harus bantu orang Kristian. Adakah itu kebetulan dia atau tidak? Tapi parti kita berbagai bangsa, berbagai anutan agama. Dalam parti dan dendangan lagu, dalam manifesto parti kita, warisan parti berbagai bangsa, berbagai anutan agama. Tidak, ini lain. Oh, ini bangsa. Bangsa apa itu? Bangsa Bajau. Bajau mana ini? Bajau Tuaran, Bajau Kutapulun, Bajau Papar, Bajau Kawang, Bajau Sempurna, Bajau Tawau. Lainlah pula beda-beda dia. Berpecah-pecah Bajau itu. Bajau Kawang lain, Bajau Sempurna lain, macam-macam ini.
Kedasan dusun, dusun mana? Dusun Kinengau, dusun mana? Dusun Papa, macam-macam. Kalau kita gunakan bangsanya, agamanya, keturunan dia akan mudah kita berpalah dan berpecah. Pasal itu UMNO mesti tuannya Melayu. Tapi bila UMNO kalah, laungan UMNO di mana tempat, di Kimanis lah di mana, hidup Melayu. Kalau kita tidak menang UMNO, maka Melayu akan rosak. Rosak 60 tahun kau jadi kerajaan, masih lagi orang Melayu miskin di negeri Sabah ini. Berapa Perdana Menteri di Malaysia ini orang Cina? Berapa Perdana Menteri di Malaysia ini orang India? Berapa Perdana Menteri di Malaysia ini orang Sabah? Berapa Perdana Menteri orang Sarawak di Malaysia ini? Yang disalahkan kaumnya, bangsanya, oleh kerana kita nak hidupkan parti bangsa kita, yaitu UMNO. Kita perjuangkan Islam. Parti apa? Parti PAS. Ada hukum hudud. Sekarang ini 2 sudah kamarnya. PAS masuk. Dia mau tidur satu malam dengan muafakat nasional. Besok malam tidur dengan Perikatan Nasional, Perpaduan Nasional, PN. Yang satu MN. Yang MN dengan PAS, dengan UMNO. Yang PN dengan bersatu, tapi tidak satu bilik, 2 bilik. Pasal apa itu? Kita lakukan, ini perjuangan Islam. Keislaman kita tidak letak kepada parti. Kemelayuan kita tidak letak kepada UMNO. Belum ada UMNO, belum ada PAS, kita sudah dilahirkan di Malaysia ini. Kalau semua orang Islam konform masuk surga oleh kena sokong PAS, orang Arab pun masuk PAS itu. Cawangan PAS pun ada di Saudi. Betul tak? Kalau benar bahwa inilah parti yang boleh menjamin perjuangan orang Melayu, sudah ada parti UMNO di Indonesia. Betul tak? Masih lagi dipapar ni jambatan besi, jambatan masa British lagi memerintah ini. Sekolah berpapan dipapar. Berpapan ini bukan besimin ini. Di Kuala Lumpur besimin-simin dia punya papan ini. Jalan berantai-rantai, kita tengok pergi Kota Belud, ya Rabbi. Sekolah, papan sekolah. Tapi bukan, UMNO kena kita hidupkan. Kalau tidak ada kerjasama dengan Kuala Lumpur, Sabah akan menderita. Kita sudah menderita 60 tahun ini. Apa yang kita mau pikirin? Pasal apa kita pikir? Kena bagi itu barang. Hidup UMNO. Hidup UMNO pasal apa? RM300. RM200. Pasal RM200 hidup BN. Mati kau punya zuriat, masih bersekolah papan RM200. Nilai apa dalam kita memilih kerajaan, memilih pemimpin? Kita kena sedar, kita kena paham. Dalam gelanggang politik ini kena menyelami apa sebenarnya yang kita perjuangkan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Lagu kita ini tidak. Sudah putih tulang, matanya pun putih. Pasal apa? Matanya putih, RM300. Berkempen di Kimanis. Di Kimanis berkempen daun. Masih banyak jambatan gantung di Kimanis itu. Berkempen kita. Tapi bila sampai dekat pilihan raya, barang itu datang.
Bila barang itu datang, jambatan gantung terlupanya. Yang diingatnya barang. Itu yang saya bimbang ini dalam pilihan raya. Kita bukan banyak duit. Kita tidak mempunyai harta yang boleh bagi, tolonglah, undilah. Oh, ini 500 ringgit, ini 1 ribu. Undi. Pati ini, undi pati itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang bermati sekalian, perjuangan ini berat, bukan mudah. Banyak liku-liku yang mencabar, banyak pahit maut yang kita lalui dalam perjuangan. Bukan senang yang kita lalui dalam perjuangan. Lagi-lagi kita mempertahankan hak negeri Sabah dari persekutuan. Tapi bila saya pertahankan hak negeri Sabah daripada persekutuan, itu bukan berarti saya tidak cinta negara Malaysia. Saya cinta negara Malaysia. Kita sambut Hari Merdeka semalam. Saya beritahu dengan Setiausaha Kerajaan Negeri TYT, kita sambut Hari Merdeka. Kita tunjukkan bahawa ini negara Malaysia kita punya. Kita sayang negara kita. Kesayangan kepada negara ini tidak letak dengan dendangan lagu. Bila kita nak membentuk sebuah negara, suntu nurani rakyat berbagai kaum, jangan satu kaum, jangan satu agama. Bila saya ambil alih pemerintahan, saya suntu semua agama yang ada. Orang Buddha pun minta duit, saya bagi duit. Pastor minta duit, saya bagi duit. Imam minta duit, saya bagi duit. Saya pergi Tambunan, saya bagi gereja, bagi penentukan. Ada si Mayung tadi saya nampak, ada Mayung sini. Dewan tadi saya nampak si Mayung daripada dekat Long Pasir Sekitar. Mbak dia sudah mengkali. Dia yang minta projek jalan 1 juta ke gereja. Saya berkempen, saya masuk ke Papar ni, tidak ada dewan yang boleh saya guna. Saya pergi Kota Belud, tidak ada dewan yang saya boleh guna. Saya berkempen, si Idul, kau ingat tu, di Siring Laut saya tu, sembahyang maghrib, buka puasa di situ. Lepas itu kempen sikit, tengok jalan macam mana. Sekarang dong kempen dewan kita boleh bagi pakai sama orang. Bukan kita salin, bukan kita kejam. Mereka juga rakyat Malaysia, asal bayar bil kamu pakai. Beda dia. Jangan buat apa mereka buat. Kalau kita buat apa mereka buat, oh Datuk Seri halang kau ada kuasa. Pasal dorang ni ucap sana caci sini, kau immigration. Jangan. Ya. Orang boleh menilai. Takkanlah orang Papar ini pilihan raya di Pantai Manis, di Kawang, di Lembahau, Tigadun, kita menilai RM300 hidup bien. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh pilihan raya ini semakin dekat, penamaan calon 12 hari bulan, pengundian 26 hari bulan. Yang saya bimbang ini ahli warisan. Saya tidak bimbang yang lain itu. Kalau berdasarkan dengan undi pilihan raya ke-14, jumlah undi BN UMNO dapat 330.000. 330.000 undi dia dapat. Undi parti warisan 279.000 pilihan raya yang telah lalu. Kita baru 2 tahun, dia sudah berpuluh tahun, 300.000 lebih. Kita baru 2 tahun, kita mempunyai 279.000 undi parti warisan. Yang 200.000 ini yang penting, ini yang putih, ini yang penting. Tapi saya bimbang, lagi dekat penamaan calon. Sekarang pun jumpa saya, kalau tengok bayar data calon di rumah saya, 1 bilik itu pun tidak muat itu. Tidak apa, itu biasa, itu kita minta, biasalah, ini manusia. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah bagi rezeki, bagi kemudahan, bagi petunjuk jalan-jalan ini, siratal mustaqim. Ya,
jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jalan yang ada keredaan. Itu yang kita pohon. Terkadang itu kita selaku pemimpin, dia minta, tidak masalah itu, tidak ada. Tapi saya bimbang itu kalau sudah jalannya itu 12 hari bulan, 11 hari bulan tidak boleh tidur. Nah, bangkunya pun patah. Tukar bangku. Duduk atas bangku kursi itu, bagi beliau di kursi ini yang nih, dek, carry the one, bagi orang, dia orang tua itu. Jangan bagi yang lembut-lembut, bagi orang tua yang keras. Ya, kesian, tukar kursi dia. Menjelang 12 hari bulan pada macam itu. Yang saya bimbang tuh kalau gambar dia tidak ada di situ. Mulai itu macam tadi hadiapan, edo warisan. Besok tidak jadi calon, biarkan dia di sana. Saya bimbang itu. Saya berucap akhir penghujung di Bangau-Bangau di Sempurna. Saya kempen 2 hari saja. Najib turun, bagi Gerantana, si Musa turun, si macam-macam pemimpin di situ turun. Pakcik saya turun kempen. Saya balik di Sempurna. Bila saya balik, penggerak saya Datuk Seri, kami bimbang ini. Susah hati saya. Kenapa? Markas biru itu penuh dengan orang. Markas kita punya warisan ni 1-2 orang saja. Kalau kita ini Datuk Seri penuh itu malam-malam, siang malam ini. Saya bilang, memang saya tahu Segara kan penuh itu. Pasal apa dia penuh? Ada duitnya itu. Ada nasi ayamnya. Ada nasi bungkusnya. Ada mie gorengnya, ada sup ayam, ada sup buntut, macam-macam lagi di situ. Macam-macam. Jadi orang ramai. Saya berucap di Bangau-Bangau, saya bimbang. Saya beritahu, peringatkan orang Sempurna pasal voting slip. Kamu ingat dulu apa arti voting slip? Kalau voting slip datang, datanglah dia. Itulah votingnya. Saya bimbang hari ini akan masuk voting slip ke rumah-rumah. Undilah parti warisan. Saya beritahu dengan mereka, bukan oleh kerana duit, tapi nilai, oleh kerana perkhidmatan saya di Sempurna. Buka undi tunggu yang penuh markas biru siang malam. Kita punya markas macam mana tidak penuh? Kopi, teh, biskut mayat, biskut yang anu tu, apa nama, tunghap punya biskut. Itulah hidangan kita. Tidak ada sup ayam, tidak ada sup ekor, nasi ayam, nasi bungkus, tidak ada itu. Itu pun kadang-kadang orang minta tambang sikit jentera kita, bagi dah RM5, buka-buka RM5. Seberang itu RM100, RM200, RM300. Ya, saya maklumkan dan saya peringatkan ahli warisan, sokonglah, undilah parti warisan. Bukan oleh kena calonnya itu, bukan oleh kena imbuhannya itu, ganjarannya. Undilah parti. Yang terpapar di dada kertas undi itu tidak ada gambar orang itu. Bila saya nampak di kertas undi, saya mengundi, saya minta di ladatu, gambar adik saya tidak ada, gambar si Dumi tidak ada, yang ada gambar Dacing dengan warisan. Warisan itulah yang harus kita undi.
Perjuangan ini lama, bukan sekelip mata. Saya jadi ketua pemuda UMNO, Exco Pemuda UMNO Malaysia, 10 tahun tidak jadi calon. Bubar dewan, kita lawan 2 orang saya letak calon. Satu Bung Mokhtar, satu Zahri Zinin di Beaufort. Bung Mokhtar di Kinabatangan. Saya beritahu dengan Tun Mahathir, letak dong, ini wakil. Lepas itu Tan Sri Muhammad Rahmat beritahu, Syafiee, kau ketua pemuda, kau bos orang, kau exco pemuda. Zaman ini setiausaha kerja saya, Abang Zali Asgar, dia masih ingat. Saya beritahu, bagi dia, bukan saya. Karena saya ketua pemuda, saya kena round. Apa artinya? Saya ketua pemuda cuma sibuk di Sempurna, tidak dapat round satu sabah untuk menguatkan parti. Lagi besar perjuangan itu kalau kita jadi kerajaan daripada saya jadi calon saja tapi tidak jadi kerajaan. Apa artinya? Itu pengertian dia dalam perjuangan. It is better for you to take over the government than you become candidate but opposition. Kita kena lihat bagaimana membesarkan parti ini cukup berat, perlukan pengorbanan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak mau cakap panjang, saya boleh berucap 3 jam. Tapi sama saja message dia. Message dia very simple, mudah. Undilah parti warisan. Bukan berat itu. Tidak berat itu. Kalau beratnya itu pasal apa? Pasal kalau kita bukan jadi calon, berat itu. Itu yang kadang-kadang pimpinan bahagian saya peringatkan. Slogan kita dalam perjuangan ini, in God we trust, unite we must. Kita kena berpadu. Apa rintangan di hadapan, kerjanya, jawatannya, imbuhannya, apa yang di hadapan, kena kita ingat, kita membentuk sebuah negeri Sabah yang berbagai kaum, dan kita nak membentuk sebuah negara Malaysia yang berbagai kaum, berbagai anutan agama yang ada. Kita tidak mahu nanti berlaku macam Amerika Syarikat. Kita tidak mahu nanti pertelengkahan oleh kerana ekstremisme, sifat-sifat pelampau. Alhamdulillah negara kita masih dalam keadaan makmur, sejahtera. Kenapa? Kerana kita nakkan supaya negara ini dimiliki oleh semua rakyat yang ada di Sabah. Takkan kita nak pilih BN, takkan kita nak pilih PCS, takkan kita nak pilih Bersatu, takkan kita nak pilih Star. Yang bersatu si Hafiz, yang bersatu si Gulam, yang bersatu si Arifin. Siapa dia? Anak si Musa, menantu si Musa, dan juga besan si Musa. Siapa PCS? Presiden PCS. Ini Pak Aman. Siapa sebenarnya Pak Aman? Adik si Musa. Siapa Star? Si Banan. Apa jawatan si Banan dalam Star? Bendahari, pegang pulus. Semua parti dorang. Kalau ini ada ini, kalau ini ada ini. Kita mau di perjuangan apa yang kita mau? Kita ikut UMNO. Sedang Mahathir pun matikan UMNO, takkan orang Papar mau kasih hidup UMNO ini. Kita ini orang UMNO dahulu. Saya sedang naik presiden paling tinggi, kamu tidak sampai lagi itu. Penggubah dasar. Saya tahu, saya sedar, saya tahu, saya nampak dengan mata saya 200 bilion tiap-tiap tahun belanja di parlimen, tapi berapa bilion yang sampai ke Sabah ini? Berpuluh universiti di Kuala Lumpur, cuma satu saja di Sabah ini. Hospital bukan main cantik, bukan main banyak pakar. Hospital apa yang dipapar?
Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita hanya pandang RM300, RM500, masa depan negeri Sabah, rakyat Sabah tidak akan ke mana, anak kita akan menderita. Tidak ada siapa yang boleh merubah kehidupan rakyat Sabah, negeri Sabah, kecuali orang Sabah. Bukan Kuala Lumpur, bukan federal government. Kita sudah merdeka bersama 60 tahun. Change we must. Itu yang saya katakan. Don't tell us what we want. Don't tell us what we can eat. The Sabahan knows what they want, what they can eat. Kita kena gembelingkan tenaga kita kena satukan tenaga kita. Musim kita lawan pilihan raya 14. Kita pembangkang di Kuala Lumpur. Kita pembangkang di Sabah. Musim pilihan raya kali ini, kita pembangkang di KL, tapi kita memerintah di Sabah. Masakan kita jadi pembangkang, kita boleh tumbangkan. Kita kerajaan, takkan kita tak boleh tumbangkan mereka. Saya harap ahli warisan balik, ringankan mulut, ringankan tenaga, sampai ke rumah-rumah. Pastikan, sedarkan, tinggalkan. Saya tidak penting, parti yang penting. Saya tidak calon, parti yang calon. Saya tidak calon, undi parti. Itu kalau pegangan kita, Sabah akan berubah. Cara politik kita tunjukkan, bukan hanya pilihan raya di Sabah ini untuk Sabah. Dia akan lihat bahwa inilah gelombang angin yang kita bawa di negara Malaysia. Bahwa negara ini masyarakatnya berbagai kaum, berbagai anutan agama. Bukan UMNO Melayu, bukan PAS Islam, bukan Bersatu Melayu, tapi kita masyarakat berbagai bangsa di negara ini. Kita perlu memerintah negara ini dengan melandaskan berbagai kaum, berbagai anutan agama. Semangat saya tinggi, darahnya pun tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, saya berharap sungguh pilihan raya ini bukan mudah, tapi dia tidak ringan, tidak berat kalau kita permudahkannya. Mudahnya angkat pen, pangkat parti warisan. Tidak berat itu, tidak berat. Ya. Lobi calon. Tapi kalau presiden putuskan, parti putuskan, undilah calon. Kalau kita tidak undi calon kita, Bung Mokhtar Ketua Menteri. Kalau kita tidak undi calon kita, si Musa Aman Ketua Menteri. Kalau kita tidak undi kita, parti kita warisan, si Hanifah akan jadi Ketua Menteri. Kemana kita mau bawa ini? Sabah ini. Saya kalau lihat macam-macam tekanan yang dikenakan, maki hamun yang dikenakan, tawaran yang dikenakan, kalau orang lain berpusing. Tun Mustafa Kala terpaksa berhijrah ke London, berapa puluh tahun dia di London. Tekanan demi tekanan. Yang lain pemimpin, kamu pun tahu apa yang terjadi. Tapi saya sudah ikat, saya sudah niat. Ya, saya beritahu dengan pakcik saya Tun Sakaran, saya reda. Kalau sekuliahnya saya berjuang sampai waktu korban, saya korban untuk rakyat Sabah, untuk Malaysia. Bukan senang ditawarkan jawatan, ditawarkan itu kalau orang lain sudah terbang itu. Tapi bukan itu perjuangan itu. Dalam kita memimpin bangsa, memimpin negara, rakyat, negeri,
Bukan kita memimpin untuk diri kita ini. Saya sudah cukup dalam hidup. Saya belajar di London 7 tahun. Macam-macam sudah saya nampak. Macam-macam kita rasa. Naik private jet, naik sana, naik sini. Zaman Tun Mustafa, macam-macam kita sudah nampak. Itu berlalu. Tapi apa yang kita nakkan ialah perjuangan pada hari ini. Kita mau tinggalkan warisan bangsa kita, warisan Sabah ini kita tinggalkan untuk pewaris yang ada di negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, saya mohon ampun dan maaf selaku Ketua Menteri dan juga Presiden parti kepada semua ahli warisan yang mana saya tidak berpeluang untuk kesempatan berjumpa. Saya mohon ampun dan maaf kepada mana ahli-ahli warisan yang saya tidak dapat sempat berjumpa dan memberi bantuan kepada mereka. Mana yang sempat minta tapi saya tidak mampu untuk membaginya. Kerana itu sebahagian daripada dosa-dosa. Orang minta kita tidak boleh bagi. Maklumlah, kursi satu saja yang minta 50. Ada ketikanya tidak dapat. Ada ketikanya sudah buat jubus jaket. Ada ketikanya itu sudah berkempen di merata tempat. Tapi bila ditakdirkan oleh Allah SWT, penentuannya saya berdoa, saya sembahyang, saya solat. Ya, kadang-kadang itu bila saya sebelum buat keputusan, belum ada keputusan siapa calon ini. Tidak ada calon lagi saya putuskan. Ya, bergerak, ya, kempen. Tapi bila sudah waktunya kita letakkan calon itu, saya minta tolong dan saya minta ampun dan maaf kalau sekiranya ada di antara kita yang tidak berkesempatan untuk menjadi calon itu. Bantulah, undilah calon parti warisan. Ampun dan maaf, salah kasar, terkasar bahasa saya dalam sepanjang saya berucap. Mudah-mudahan kita akan mendapat keridaan daripada Allah SWT dalam kita memimpin bangsa kita, negara kita dan negeri kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan yang cukup padu.